Mari belajar bahasa Arab supaya senang di hari tua. Kita agungkan bahasa Quran supaya senang di masa hadapan. Tuan-tuan, saya dah siap 96 indikator untuk menunjukkan sama ada tuan-tuan dan perempuan ada basic atau tidak. Ingat, untuk mendapat basic ni saya kata dulu 5 tahun ke bawah untuk dapat basic. Mana 5 tahun tu dalam konteks kita belajar 2 jam seminggu, 4 kali sebulan. Itu dalam lengkungan tu lah, kalau tak miss kelas lah. Jadi kita belum sampai lagi tak untuk dapat basic kan? Untuk dapat basic. Jadi bila anda ada basic, maka anda akan ada kemahiran. Tuan-tuan ada kemahiran. Kemahiran tu mungkin kita tak dapat melalui guru saja, kita dapat melalui bacaan, melalui hadis, seminar, bahasa dan sebagainya. Ya. Jadi basic dia, ukuran dia meliputi nahwu, sarah, balaghah. Ini dia soalan dia. Kalau tuan-tuan boleh jawab soalan ni, ada basic. Ini semua kali 96. Saya salin daripada program yang kita nak akan buat. Tu, ya. Try, kita try dalam, ya. Semua sekali. Nahwu, sarah, balaghah. Sebab kita dah belajar balaghah. Balaghah basic kita dah ada. Balaghah artinya sampai. Ya, tiba penghabisan. Basic dia tu. Jadi tuan-tuan baca apa-apa buku pun, dia akan membawa makna itu. Ya, dan balaghah ada berapa? Bayan, badik dan ma'ani. Bayan ada berapa? 8. Badik ada berapa? 5. Ma'ani yang belum lagi kita sentuh ma'ani. Ya, jadi itu asas basic tu. Kalau tanya muqabalah, apa dia muqabalah? Tiba, itu dah basic tahu dah. Muqabalah artinya pertentangan berlaku dalam dalam ayat-ayat yang berlainan. Tiba, perlawanan berlaku dalam satu ayat. Itu dia. Sudah, itu basic. Okay, soalan pertama. Di dalam Quran ada 3 jenis kalimah. Cuba nyatakan apa kalimah tersebut. Sebut daripada mula-mula. Isim, fi'il dan haraf. Haraf, isim dan fi'il. Okay, basic itu. Ada basic itu. Okay, yang kedua, bagaimana kita nak kenal isim? Dia suruh beri tanda 3 saja. Nak kenal isim dalam Quran. Daripada 9. Tanwin. Alif lam. Baris bawah. Kerana fi'il madi tak ada baris bawah. Idhafah baris bawah lah. Baris bawah, idhafah. Cuba bagi lagi satu lagi. Tanda isim. Tanda isim. Dia nak 3 saja. Tanda isim yang pertama ada tanwin. Tanwin baris depan, baris atas, baris bawah. Itu tanwin. Yang kedua ada alif lam. Antara dua tu kan. Yang ketiga idhafah, mudhaf ilaih. Yang keempat, selepas huruf jar semua isim. Keempat. Baris bawah. Baris bawah. Betul dah tu. Selepas huruf jar baris bawah. Kemudian selepas inna, baris depan. Baris depan dan baris depan dan baris atas, ya. Baris depan dan baris atas dan baris depan. Selepas kana. Okay, itu dia. Dan saudara dia. Lepas tu, bila kita jumpa isim berbaris bawah, tapi sebelum tu juga mesti isim. 8. Itu antara tanda dia kan. Dan yang akhir zaraf. Zaraf bila menunjukkan waktu, isim selepas tu adalah isim. Macam kita kata ba'dal mauti, al-maut. Okey. Qabla. Isim. Senang kan? Jadi kita kena kenal zarah atau tidak lah. Itu dia. Ya? Munada. Itu masuk dalam 13 lah. Bila ada ya, lepas tu adalah isim. Itu tanda dia. Nanti kita akan print ni. Lepas tu, memperkenalkan tanda isim. Ada berapa tanda isim? 3. 1. Depan. 2. Atas. Dan 3. Bawah.
Apakah yang dimasukkan dengan tanda asli? Itu isim tu? Dhamma, fathah, kasrah, ataupun baris depan, baris bawah. Okey. Apakah yang dimasukkan tanda far'i? Yang menggunakan huruf. Huruf. Alif, waw, ya, nun. Awin ya, yang menggunakan alif, waw, ya, tanda far'i. Okey. Okay. Bagaimana tanda untuk mengenalkan fi'il mudhari'? Depan ada, Tuan Haji? Depan ada? Ya, ya. Ta, alif, nun. Hamzah, kira alif lah. Alif. Dipanggil alif. Huruf ringkas yang kita pakai, tina. Depan tu ada T. Ya. Ya. Bila di akhir fi'il mudhari' ada alif, maka dia dua. Okey? Seperti yazhabani, tazhabani. Okay. Bila waw, jamak. Ya. Bila ya, perempuan. Okey? Bila ada nun hidup di depan tu, adalah dipanggil nun perempuan, nun niswah, ya. Kalau ya, ya mukhatabah. Ingat tak? Itu basic dah tu. Nanti kita tentukan. Okey. Beri 3 tanda, 3 sebab isim berbaris depan. Tak ada? 3 saja. 3 daripada 8. Dia asal selepas khabar dan mubtada. Khabar. Bagi depan. Dia bagi depan. Boleh? Fa'il. Fa'il. Naib fa'il. Lagi. Mubtada khabar tadi kita sebut. Naib fa'il. Fa'il. Isim kana. Khabar inna. Tabi' asli. Itu 8. Dia nak 3 je. Mana kalau kita sebut 3 tu kita ada basic dah. Mana yang lain-lain tu dia akan ikut sendiri. Ya. Okay, sebut 3 isim, sebab-sebab isim baris atas. Mansub. Isim inna. Khabar kana. Kalau isim kana marfu'. Boleh tak? Satu lagi. Maf'ulun bih. Bila maf'ulun bih ada 5 semua kan? Maf'ulun bih, maf'ul ma'ah, maf'ul fi, maf'ul li ajli. Lepas tu tamyiz, ya? Hal. Ya? Mubtada tak? Munada. Betul juga munada. Sebab tak kena puluk lagi tu. Munada, Itu 12 sebab. Dan tabi'. Mana kalau basic tuan-tuan ada yang tu dan mahir dalam Quran, cukuplah. Lepas tu kita cuba tengok satu ayat sebagai ulang kaji. Surah Al-Fatah ayat pertama. Tuan-tuan cuba buka. Kita kenal ada di situ, ada balaghah pun ada. Lepas tu isim masuk pun ada. Sebagai ayat yang diberi untuk kita tengok, ya. Surah Al-Fatah. Cuba buka Quran kuning tu. Al-Fatah, Bismillahirrahmanirrahim. Tahna. Fathan. Yaghfirah lakallahu ma taqaddama min
alaika wa ma ta'akhkhar. Timma. Ni. Ya. 1029 ya? 19. Tuan-tuan boleh tengok setakat mana kita boleh kuasai ayat ni. Ya. Wa yutimma ni'matahu alaika wa yahdiyaka siratan mustaqimah. Inna fatahna laka fathan mubina. Cuba kita terjemah dulu. Inna, kami. Fatahna, kami telah bukakan. Kami telah bukakan bagi engkau. Buka dulu. Fatahna ya. Bagi engkau, ya. Fathan. Fathan ni, bagi kamu, fathan. Dia fatah. Pembukaan, kemenangan. Dan doktor kata, kemenangan. Mubina, jelas nyata. Untuk yaghfira, beri ampun. Dalam ni siapa yang beri ampun? Allah. Sebab ya. Yaghfira. Laka, kamu. Allahu. Mana untuk Allah mengampunkan bagi kamu. Ma taqaddama, yang telah lalu. Wa ma min zambik, wa ma ta'akhkhara, apa yang bakal, yang akan datang, yang akhir. Wa yutimma, dia melengkapkan ni'matahu, nikmatnya ke atas kamu, wa yahdiyaka, dan dia memberi petunjuk, diyaka siratan, jalan mustaqimah, lurus. Dalam ni semua ada saraf, nahwu, balaghah dan juga fasahah. Semua lengkap ada. Sebab turun ayat ni kita cari sinilah sebab masa peperangan apa badai sebab tu. Untuk salah saya lupa dah. Inna fatahna, fatahna laka fathan. Cuba tuan-tuan cari unsur balaghah yang ada dalam ni dulu. Daripada makna yang kita bagi tadi. Sesungguhnya kami telah membuka bagi engkau pembukaan yang nyata supaya Allah mengampunkan dosa engkau, apa yang telah lepas dan apa yang akan datang, dan menyempurnakan nikmat-Nya ke atas engkau dan menunjukkan engkau jalan yang lurus. Kita belajar selama ni balaghah. Kita belajar tentang bayan. Kita belajar juga tentang badik. Di mana yang anda boleh nampak di sini? Tentang unsur-unsur balaghah. Dalam bayan, dalam badik, kita belajar iktibas. Kita belajar sajak. Sajak. Kita juga belajar tentang tibak. Jadi, faham tak keseluruhan apa dia makna tibak? Sajak. Tentunya. Cuba tengok di sini. Di mana ada unsur-unsur ni dalam tu. Kita tengok balaghah dulu. Kalau balaghah ni, kita kena tengok bunyi. Bunyi.
Tengok bunyi ada bunyi sama tak? Ya, bunyi ya. Tengok bunyi. Kalau bunyi sama sajalah. Sajak ya. Mubina. Sama ni. Siratan mustaqimah. Ni sajak. Sajak tak? Fathan mubina. Itu dalam balaghah sajak. Tetapi dalam nahu, dalam nahu ni, ya betul-betul isim. Tapi fatahan ni, ya. Maf'ulun ma. Maf'ulun mutlaq. Okey. Ya. Ini ustaz yang jawab ni. Inna fatahna laka fathan. Ini maf'ul. Sebab dia baris atas. Tapi nama dia mutlaq. Sebab dia datang daripada fatahah. Okey. Fatahnya. Fathan mubina. Mutlaq. Bila kita belajar nahwu dan saraf, kita akan lihat semua benda. Mubina, dia tabi' kepada fathan. Dari segi nahwu. Kalau dari segi balaghah, dia ni adalah sajak. Bunyi sama. Ya? Sajak. Jadi satu ayat ada dua gelaran. Ingat Cuba tuan-tuan catat betul-betul. Ini kita analisa ni, 1 hour analisa ni saja. Itu adalah nahwu dan balaghah. Fathan, fatahna laka fathan mubina. Okay. Jadi kalau tuan-tuan nak catat boleh tak? Catat ini balaghah, ini nahwu, ini saraf. Ya, lepas tu yang berkaitan dengan sebab turun ayat tu, itu kerja ahli tafsir. Ini kerja kita sebelum tu nak analisa dulu. Perkataan demi perkataan dari segi balaghah, nahwu dan saraf. Ya. Ini. Ni. Fathan. Fathan. Yang terdekat. Sebab dia yang nyata tu fathan, bukan fatahna. Tapi di sini fathan ni daripada fatahna. Ini kita panggil maf'ul mutlaq. Ya kan? Dia sama-sama kan? Dia punya isim datang daripada root yang sama. Untuk fathan yang terdekat. Sebab na'at dia tak boleh pergi jauh, dia kena dekat-dekat je. Kita tahulah itu bukan maf'ul bih. Ini bukan maf'ul, tapi ini na'at atau badat atau kita kata tabi'. Okay, tabi' tu ada 4 kan, na'at, taukid. Kalau tuan-tuan faham tu mahir tu. Ini kita revision apa yang telah kita belajar. Secara menyeluruh dengan ayat yang diberi, iaitu inna fatahna laka fathan mubina. Okay. Kalau kita lihat kepada tafsir, kepada saraf, cuba tuan pecahkan fatahna tu. Campur dengan nahnu. Fatahah campur dengan nahnu. Jadi fatahna. Okey. Betul tak? Ada fi'il madi, ada dhamir. Jadi fatahah campur dengan nahnu tu ada fa'il. Fa'il apa dia fa'il tu? Fa'il tu pelaku. Tapi dalam bentuk apa? Dalam bentuk
domain. Domain bersambung ke bersambung, iaitu nahnu. Nahnu lah. Muttasil. Domain muttasil. Ya, yang tak ada takdir. Tak ada takdir. Bersambung iaitu, kalau kita baca, cuba sama saya, fatahna, fatah, fi'il, madi, mabni, ala sukun, na, dome, muttasil dulu, mabni, ala sukun, fi mahalli, raf'in, fa'il. Kena kata fi mahalli, sebab dia dome. Semua yang mabni adalah dome. Dia tu, ingat tu? Tak apa. Fatahna. Boleh tu? Kita baca lagi sekali. Fatahna, fatah, fatah, fi'il, madi, ya, 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 na, dhamir, muttasil, muttasil, mabni, ala sukun, fi mahalli, rafi'in, fa'il. Boleh mahir tu. Itu basic tu. Kalau boleh baca mahir tu. Memang basic. Kuat basic tu. Kalau boleh baca. Jadi kena hafal lah. Nak kena tulis ni? Tulis ya. Okey. Boleh? Tak apa. Ni fatah, fi'il, madi, mabni, ala sukun. Itu je. Mabni ala sukun. Jadi tuan-tuan hafal lah ni. Fi'il, madi, mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Tapi janganlah baca dengan bahasa Melayu. Rugi. Mabni ala sukun. Na ni. Na. Mesti sebut domain. Domain, muttasil, mabni, ala, sukun, fi mahalli, raf'in, fa'il. Tak apa tak pasal kita raya kan. Lupa. Hafal tu. Sampai orang kata lekat di lidah tu. Ya? Ada? Apa dia dah? Dia tambah apa? Wal jumlah tu? Yang mana? Betul lah ni. Ini dia khabar pada ni. Khabar pada inna. Dia khabar ya? Itu yang berbelik-belik tu. Banyak benda. Ya? Wal jumlah tu. Ya. Okay. Fatahna. Duduk depan ni. Tak nampak? Kita nak tengok dia punya kompleksiti sesuatu ayat yang ada unsur nahu, saraf, balaghah. Ni fatahna. Dia kata apa fatahna? Jumlah. Khabar inna. Khabar inna. Tapi kita kena i'rab ni dulu. Ini dulu. Fatahna. Jadi yang ini kita i'rab berasingan. So ada asal dia inna campur nahnu. Jadi ini isim inna. Kan? Ini isim. Kalau tak ada inna, mubtada lah. Tapi bila ada inna, dia akan jadi isim inna. Inna, ya. Okey. Wa yutimma. Okey. Ini kita sedang i'rab fatahna. Fatahna. Sebenarnya ini ayat untuk menguji basic daripada 10 soalan tadi. Yang saya dah siap ni untuk nak tengok kita ada basic ke tidak. Tengok ayat ni. Kalau tuan-tuan boleh baca fatahna ni, baguslah. Fatahna, fatah, fi'il madi, mabni ala sukun. Bagus tu.
Na dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Kalau boleh baca ini dengan ini, itu dah main. Bukan basic lagi. Ini khabar inna, ini isim inna. Yang dalam buku kuning tu. Ya. Okay. Sekarang cuba kita tengok aspek balaghah lagi yang ada dalam Quran ni. Okey. Di mana ada balaghah? Ada satu atau dua lagi. Di mana ada balaghah? Fatahan mubina ini sajak. Cuba sebut sajak. Sajak. Ini dia. Sajak. Tapi dalam nahu dia kata tabi' isim mansub. Okay? Jadi kalau tuan-tuan nak baca, kalau Qawdi dia baca inna fatahna laka fatham mubina. Itu bunyi sajak. Kalau bunyi tabi' tak macam tu. Sajak ni dia ada alun sikit. Okay? Jadi dalam bacaan pertandingan Quran, itu nama dia lagu. Lagu tu datang dari balaghah. Okay, mesti ingat tu. Tapi hari ni orang belajar lagu, dia tak belajar balaghah. Dia belajar lagu je. Jadi balaghah tu dia datang sendiri. Dia ikut sendiri. Dia satu. Cuba tengok, dalam ayat ni ada satu balaghah. Mana? Laka. Okey. Ada balaghah? Ada? Ka. Liyaghfira laka. Bukan. Ni ka ni Nabi. Ka ni Muhammad. Okay. Dalam ni ada satu balaghah. Cuba tengok. Haji Aisyah. Cuba tengok. Tak nampak lagi? Doktor? Tengok domain. Ada tak berlaku pertukaran domain? Dalam tu. Ada tak berlaku pertukaran domain? Ada tak? Haji Dalah, ada tak berlaku pertukaran domain? Ingat, kalau pertukaran domain berlaku dalam ayat, ya? Ada. Yang mana? Allah lah. Huwa. Betul. Ni liyaghfira ni ya ni huwa. Betul aja. Ditukar daripada na. Na ni nahnu. Sesungguhnya kami membuka bagi engkau pembukaan kemenangan yang jelas supaya dia. Kenapa tak kata kami? Supaya dia mengampunkan bagi engkau, ya, oleh Allah. Apa? Itu dia. Ini dalam ni fatahna dengan liyaghfira. Tuan-tuan kena underline ni, fatahna liyaghfira. Itu nama dia, apa dia? Dalam balaghah. Iltifat. Iltafata. Iltifat, berpaling. Dikira. Ya, dikira. Betul. Tapi tengok perlainan. Ini domain mukhatab. Okey? Betul, doktor. Domain mukhatab. Domain mutakalim. Mutakalim. Nahnu mutakalim, bercakap. Domain orang cakap. Ditukar kepada ghaib. Okey? Ghaib. Yang ni pun ghaib juga. Ini walaupun zahir, tapi dia ghaib. Sebab tu dia serasi dengan liyaghfira. Jadi ini tak berlaku iltifat. Tak. Sebab ya ni mewakili Allah. Domain yang sama dengan Allah. Wujuban, itu jawazan. Kalau tak ada Allah, wujuban takdiruhu huwa. Ingat tak kita belajar dulu? Bolehlah nak minum-minum? Ya.
Ini baru refresh. Ini kita ambil ayat yang diberi untuk menguji sama ada kita ada basic atau tidak. Yang ada semua sekali. Nahwu dan balaghah. Saya dah siap 96 soalan ni. Ini baru kita baca 10 soalan. Ayat ni keluar. Kalau Hajah boleh jawab ni semua, basic adalah. Ada lagi ayat yang kalau boleh jawab, basic lagi kuat. Dah jadi skill. Sekarang ni kita nak basic. Ini ayat basic ni. Okay. Kita cari lagi satu unsur balaghah dah ni. Jadi balaghah yang pertama adalah dia panggil iltifat. Menukarkan ganti nama mutakallim kepada ghaib untuk yang sama, iaitu Allah. Iltifat. Okay. Kalau tuan-tuan buka iltifat, ya, dalam ni iltifat, tuan-tuan buka iltifat. Iaitu muka surat Jinas Isra Sajak 2, 3, 5. 2, 3, 5 iltifat. 2, 3, 5 ya. Ya. Nama ni 235. 235 betul tak? Lain. Dua apa? Iktibas, iltifat. Oh, lambat lagi ah. Itu yang saya problem muka surat ni. 255. Doktor. 255. Sekejap. Duduk di sini sikit. Nak tunjuk ni. Boleh saya baca? 255 ni. Tak apa. 255 ya. Betul. 255 ya. Jadi saya ingat kita pergi balaghah ya. Yang nahwu tu semua orang dah boleh dah. Okay. Liyaghfiralakallah. Tengok iltifat. Apa makna iltifat? Dia begitu. Iltifat, intiqal. Intiqal tu mana berpindah. Okay? Bil kalam, dengan ucapan. Berpindah dengan ucapan bainal mutakallim, di antara orang yang bercakap, wal mukhatab, dan orang yang lawan bercakap, wal ghaib, dan orang yang tiada. Betul tak? Okey. Au baina, ataupun di antara dua orang. Au baina isnaini minhuma, daripada dua orang. Itu berpindah. Berpindah domain, tapi orang yang sama. Ya. Dalam konteks ini, Allah sama, zat yang sama. Tapi ganti nama dia boleh pakai tiga-tiga sekali. Ana boleh, mukhatab boleh, ghaib boleh. Betul tak? Tapi di sini Allah pakai ganti nama dia mutakallim. Mutakallim tu bukan seorang. Ramai pula tu, mana bukan Allah tu ramai. Mutakallim tu artinya membesarkan diri. Dia tukar mutakallim kepada ghaib. Ini dia kata kami buka, iaitu untuk dia ampunkan dosa kau. Itu maksudnya. Pertukaran. Ya, Allah saja. Ada? Ada orang yang tu. Tapi dalam balaghah ni dia concentrate kepada Allah je lah. Dalam Quran kan. Macam saya kata, macam saya ucap. Saya sekarang ni menjadi pengetua. Saya. Awak tahu tak siapa dia pengetua tu? Itu dah tukar. Awak tahu tak siapa dia saya? Itu tak tukar. Awak tahu tak siapa dia pengetua awak tu? Jadi dia tukar daripada saya kepada ghaib. Itu dalam ucapan biasa. Tapi dalam balaghah ni kita hanya tumpu kepada
Allah Ta'ala saja. Ya. Jadi tuan-tuan catat di situ dalam ayat tu, tuan-tuan catat satu unsur ada isu iltifat di antara mutakallim dan ghaib. Iltifat di antara mutakallim dan ghaib. Dah. Tengok balaghah ya. Jadi untuk balaghah ni kalau boleh tuan-tuan buat bulat selesai. Fatahna dengan liyaghfira. Itu tulis antara dua tu tulis iltifat. Dan tengok dalam buku balaghah apa ni iltifat. Okey. Inna a'tayna kal kautsar. Sama kan? Sesungguhnya kami turunkan kepada engkau surga Kautsar. Fasalli li rabbika. Maka hendaklah engkau semayang memuji li rabbika, Tuhan kau. Dia pakai kau pula. Li rabbi salli li rabbika wanhar. Rabbi, li rabbi tu huwa. Rabb tu artinya huwa. Ka tu Nabi Muhammad kan. Jadi daripada nahnu kepada huwa. Ingat, Rabbi tu mana huwa lah. Maka salawatlah kamu kepada Tuhan kau. Kenapa dia kata kepada aku? Kepada kami. Dia kata kepada Tuhan kau. Tuan-tuan kena buat dengan Rabbi. Tanda dua tu. Itu menunjukkan iltifat. Ya, kenapa Allah Ta'ala tukar domain ni daripada kepada kuah? Apa sebab? Itulah. Dia nak tanya apa sebab. Sama. Tafsir yang sama. Sama. Tak ada kata benda lain. Cuma pendapat yang mengatakan kenapa berlaku tu kemungkinan ada sikit. Dia berdasarkan kepada kedudukan Syam ke Iraq ke semua kan. Hari ni Turki pula nak dihancurkan ya. Agenda siapa tu? Turki nak hancur Turki. Ya. Yahudi semua. Bapa kita, orang kita ni mudah terpengaruh, terhasut. Ya. Jadi itu yang silap tu. Sebab tu Tuhan kata inna ba'daz-zanni ismun la tajassasu. Semua berlaku kerana tajassas. Tajassas ni maknanya mengumpat. Cakap. Ya dah keluar lah. Itu yang keadaan tu. Okey. Dia mengaku dia mengaku ya. Sekarang ni kita ya. Pengakuan tu siapa yang mengaku? Kan kita bom Shah Alam ni katakan. Katakan orang PKR mengaku bom Shah Alam ni. Katakan tak? Adakah betul orang PKR yang mengaku bom Shah Alam sebab Shah Alam ni under PKR kan? Itu semua fitnah besar. Jadi orang ramai percaya. Dia kan itulah. Ya. Banyak fitnah. Kita jangan, Tuhan kata la tajassasu. Jangan kamu mendengar-dengar benda-benda yang tak betul. Okey. Ya betul, tapi jangan dengarlah. Dah Tuhan kata dah. Jangan dengarlah. Akhir-akhirnya at the end ni kita tahu ini semua angkara Yahudi. Betul. Bukan sekadar tak dengar. Tapi kena berhati. Tapi sebab itu masa di Turki tu ramai pemuda turun lawan balik kan. Jadi askar kena tawan. Okey. Supaya dia mengampunkan bagi engkau oleh Allah apa yang terdahulu daripada dosa kau dan apa yang kemudian. Di sini di mana ada balaghah? Di sini ada unsur balaghah. Di mana? Yang awal dan awal. Ini ya betul. Ini lawan dengan ini. Apa nama dia balaghah ni? Ya? Tiba. Lawanan. Dia berlawanan dalam satu ayat. Okey? Ini tiba. Betul tiba? Cuba buka tiba. Apa maksud tiba?
Berlawanan ya. Ya, bukan apa tu ni yang awal dan yang akhir. Mana Allah Taala ampun dosa kita yang awal yang telah lepas, taqaddama ni yang akan datang. Melawan. Cuba tengok dalam iktibas. Siapa jumpa iktibas, buka muka surat. Baca yang awal tu. Tiba ke iktibas. Tiba muka surat 169 eh. Muka surat 169 tengok at-tiba fil istilah. Kalau tuan-tuan dah ada nota, baca nota tak apa. At-tiba fil istilah. Tiba dalam istilah ini, apa dia? Pandai Syah, kita baca. Kalau belum baca lagi, dia tak pandai dah. Baca je. Huwa. Ya, menghimpunkan dalam ibarat tu dalam ayat yang satu ni 169 171 71 ini tu ni Wa menghimpunkan dalam satu ibarat ayat dalam ayat yang satu di antara dua makna yang berlawanan. Okey? Dalam satu yang berlawanan. Berlawanan tak? Taqaddama dengan ta'akhkhara. Itu makna dia tiba dalam satu ayat. Ya, yang lalu dan yang awal. Samalah. Yang lalu dan yang akhir. Yang lalu tu awal lah. Yang tu kemudian. Bahasa yang paling standard. Muda. Muqaddamah. Isim dia muqaddam. Akhara, isim dia muakhar. Kan kita kata mubtada muakhar. Khabar muqaddam kan? Muqaddam tu maknanya yang lepas. Muakhar itu yang akhir. Jadi tuan-tuan tulis di sini tibak. Baina taqaddama wa ta'akhkhara. Tibak baina taqaddama wa ta'akhkhara. Ingat, saya nak konsentrate apa tu tibak dengan muqabalah ni. Ya, bila hurai ayat. Yang lain-lain tu akan datang sendiri. InsyaAllah kita akan nampak kemudian. Okay. Itu punya. Dosa dan min zambika wa yutimma. Ya, kita belum pergi lagi. Belum apa lagi. Kita tengok taqaddama dulu. Dia taqaddama min zambik, mana wa ma ta'akhkhar. Jadi di sini tibak berlaku antara kataan taqaddama terdahulu wa ta'akhkhara kemudian. Ada berapa dah unsur balaghah dalam ni? Dua lah. Dua. Mana? Tadi satu. Ya firaq. Ya. Fatahna ya. Na dengan ya. Ini nama dia iltifat. Iltifat masih lagi dalam apa tu badai. Dalam badai. Jadi tuan akan nampaklah mana banyak badai ke bayang banyak. Baru kita tahu, oh ayat Quran ni banyak badai terutama sekali iltifat. Itu kita pilih tibak dengan muqabalah. Okay. Sesungguhnya kami telah membuka bagi engkau, wahai Muhammad,
dengan kemenangan yang nyata. Itulah ketika Allah mengampunkan dosa kamu, sama ada dosa yang terdahulu dan dosa yang terkemudian. Bila Allah Ta'ala telah mengampunkan dosa kita, itu satu kemenangan bagi seseorang hamba Allah. Dosa semua sekali diampunkan, bersih hidup. Seperti baru lahir ke dunia. Ya. Kekal dalam syurga. Jadi, apa ciri-ciri tanda-tanda seseorang itu Allah Ta'ala telah ampunkan dosa-dosanya? Ya, banyaklah. Ya. Umrah, mabrurah, haji yang mabrur. Ya, banyak. Ya, tempat-tempat yang Allah Ta'ala mustajabkan doa untuk hamba-Nya. Nah, itu kita kena buatlah. Ya, malam-malam Al-Qadar. Kalau kita bertemu dengan satu malam tu, dosa kita terampun. Wa yutimma ni'matahu 'alaika, dan dia telah menyempurnakan nikmat-Nya ke atas kau. Wa yahdiyaka siratan mustaqimah. Zambik, tadi Dr. Arif kata, ya, dia ampun dosa, dia memberi nikmat. Jadi zambika ni'matahu. Tengok. Ini huwa, ini anta. Betul? Sebab apa anta? Sebab dosa tu dosa manusia. Di sini nikmat tu nikmat siapa dia? Hu dengan ka. Ni'matahu alaika. Nikmat siapa dia ni? Nikmat Allah. Alaika, ke atas engkau. Di sini sudah ada dua lagi pertentangan, iaitu dosa dengan nikmat dalam satu ayat. Mukabalah ke ittifaq. Mukabalah ke ittifaq. Jadi mukabalah. Ya. Liyaghfira yutimma. Ampunlah. Ya, kita tengok kalau nampak di situ unsur yang berlawanan antara positif dengan negatif. Cuba tuan tengok dalam ayat tu. Apa maksud itibak? Dia ni. Tengok di bawah ni. Di bawah itibak istilah wujud lawan dia tiada. Nampak tak? Ijab lawan dia salbi, ijab positif, negatif, putih, hitam, berdiri, duduk, ayah, anak, besar, kecil, Tuhan, makhluk, Al-Kabir, As-Saghir. Kalau berlaku berlawanan macam tu, itulah dia tibak. Macam di sini, tadi ajar sebut tadi, yang mana? Yaghfira. Ni, yaghfira wa yutimma. Yutimma dengan yaghfira. Yutimma, menyempurnakan. Melawan ke? Tak melawan. Yaghfira, malah sama. Salari. Sama erti. Kan? Positif kan? Ada yaghfira positif kan? Yutimma positif tak? Tak berlaku lah. Dia positif, negatif sama. Jadi kita nak kaji macam ni lah dalam balaghah ni. Qabalah. Zambika dengan nikmat. Ini bertentangan. Cuma maksudnya, adakah ayat ini dalam ayat? Adakah ayat ini berlaku muqabalah ataupun tibak? Tengok istilah kita balik. Tibak, perlawanan dalam dua ayat. Tapi perlawanan berlaku dalam satu ayat. Itu tibak. Tibak. Ayat ini ayat tibak. Perlawanan ini, dua tiga perlawanan ini berlaku dalam satu ayat. Kalau berlaku dalam dua ayat yang berlainan, itu muqabalah. Seperti innal abrar lafi na'im
Wa innal fujjara lafi jahim itu muqabalah. Muqabalah dalam 2 ayat. Dalam 2 ayat atau 3 berlainan. Tetapi tiba dalam 1 ayat. Beberapa muqabalah dalam 1, beberapa pertentangan dalam 1. Ya, itu perhatikan tu. Tiba. Macam tiba ni susunan pinggan mangkuk. Okay. Itu ada lagi tak unsur balaghah dalam ni? Susunan. Satu set. Tiba. Tiba ni asal pinggan mangkuk, dia tu susun kan. Kalau ada 2 susunan itu dah jadi muqabalah. Pertentangan. Dalam 1 ayat banyak pertentangan berlaku. Ataupun mungkin 1 saja, tapi dalam 1 ayat. Tapi muqabalah pertentangan berlaku dalam 2 ayat. Antara ayat dengan ayat. Antara ayat dengan ayat. Itu beza dia. Itu nak kena faham detail tu. Belum lagi kita nak pergi. Mana ada tambah? Mana? Yang ni. Yang ni untuk ini. Betul. Iyalah betul, dia baru letak lah. Betul. Tak, dia tak kira. Dia kira 1 ayat. Wa hantar tak masuk. Dia atas dia bukan ayat. Dia ayat. 1 ayat. Serius lah. Tapi dalam hukum balaghah dia tak kira tu. Dia kira dalam 1 ayat. Dia tengok ayat tu. Dia kira panggil 1 ayat. Tapi dalam 1 ayat tu mungkin sampai 2-3 ataf. Ya tak? Okey. Kita minum dulu kejap. Nak minum? Wa ni ataf kepada li. Liyaghfira. Okey. Li ni li lam ta'lil. Boleh? Sebab tu dia bagi atas kan. Lepas tu asal dia waliyutimma. Jadi wa ni wa ataf lah. Lepas tu waliyahdiaka. Ya? Betul? Bukan. Sebab tu wa ni wa ataf, dia ataf kepada li ni. Asal dia waliyahdiaka. Tapi dia buang li pasal dia pakai wa ataf. Dia ambil li dari atas. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung balik. Bila kita belajar balaghah, kita kena tengok apa tu, kita kena tengok dalam balaghah ni ada aspek penting. Lepas tu saya kata tuan-tuan tak belajar di mana ni? Orang belajar di England saja. Yang kalau kita belajar Al-Quran, nahwu sarah penting. Tapi bila nahwu sarah penting, balaghah lagi penting. Nahwu sarah dah tak ada apa-apa. Bila kita belajar balaghah, dalam balaghah tu ada bayan, ada badi' dan ada ma'ani. Okey, kita baru belajar bayan, badi', ma'ani tak belajar lagi. Jadi bila kita belajar balaghah, kita kena belajar kata kunci menunjukkan masa. Ini penting sangat. Ini dia. Jadi kata kunci dalam balaghah menunjukkan masa. Saya ambil tu. Sebenarnya bila belajar balaghah, doktor, bertimbun nota balaghah. Sebab tu saya pun takut nak tengok nota balaghah saya. Mana untuk nak dekatkan diri kita kepada Allah. Balaghah nak sampai. Bukan sampai apa benda, sampai kepada Allah. Dia punya matlamat dia. Faham yang Allah cakap. Kenal siapa dia Tuhan punya ayat tu.
Sebab tu tuan-tuan dan puan, ramai orang belajar-belajar, dia tak boleh sampai, ilmu tinggi dia tak boleh sampai kepada Allah. Sebab dia tak sampai. Jadi antara perkara yang nak kita belajar dalam belaghah, iaitu kata kunci menunjukkan kebesaran Allah. Allah tak sebut saya besar. Allah tak sebut saya hebat. Tak, dia tak sebut. Ya, tapi dia sebut, dia gunakan matahari. Tengok asyamsu. Wasyamsi wa duhaha. Sebenarnya demi masa. Bukan apa Tuan Haji Abdullah. Demi masa tu, demi matahari tu kehebatan Allah. Tengok saiz matahari bukan besar. Bukan dia nak tunjuk matahari tu. Hebatnya dia membina matahari tu. Berapa dia punya garis pusat matahari tu? Besar pada bumi, kecil bumi. Ya, wal qamarun. Wal qamari idza talaha. Dan bulan, ya, apabila mengiringi matahari. Bulan dia selari dengan matahari kan? Bulan ni tetap dia, matahari je berpusing. Ada masa orang sebelah sini gelap, orang sini cerah. Itu masa talah, menampak cahayanya. Okay. Lepas tu, wa idzal kawakibu tasharat al-kaukab. Tuan-tuan kena bulatkan perkataan yang saya sebut tu. Wasyamsi, bulatkan. Wal qamari, bulatkan. Al-kawakib. Al-kawakib itu bintang-bintang. Doktor? Amin. Ini kebesaran Allah. Betul? Ini? Betul lah? Masa. Sian. Ada? Ada? Masa. Okey. Satu dulu. Yang lain tak cukup. Sebab kita nak buat satu dulu, takut tak cukup masa. Ya, Al-Kaukab. Kaukab ini mufrad daripada kawakib. Kawakib ni artinya bintang-bintang. Ya. Wa izal kawakibun tasharat. Apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Ya. Kalau kita belajar tentang ilmu bintang, banyak mana bintang ni? Ya, dalam satu galaksi, kan? Mungkin siapa boleh beritahu kedudukan bintang ni macam mana? Ya, dengan 9 planet mengiringi matahari, ya, dan juga bulan, kan? Tengok dalam Al-Quran dia kata idz qala yusufu li abihi ya abati inni raaitu ahada asyara kaukaba. Nabi Allah Yusuf dia bermimpi, dia melihat 12 bintang, ya. Ahada asyara, 11. Adik-adik dia berapa? Adik-adik Nabi Yusuf 11 ke 12? 12. Saya terpengaruh dengan anak-anak dia 12 orang. Dia mimpi, ya. Itu kaukabah. Perkataan najmu. An-najmu tsakib. Bintang. Ya, bintang, ya. Bila Tuhan bercakap pasal bintang, an-najmu tsakib, iaitu bintang yang tetap menembus, yang mengeluarkan cahayanya. Ya. Ya. Nujuk. Kawakib lain. Beza dia, bintang-bintang yang kecil, kawakib ni cakrawala, dia lebih besar sikit. Planet. Kalau kita belajar dalam ilmu ni, dua planet ni dia panggil apa? Jedal Falak. Dua planet dia panggil apa? Satu galaksi, ya. Dalam tu ada planet-planet yang banyak. Okay. Ya. Bintang kecil. Al-Kaukab tu yang besar-besar. Termasuk 9 planet. Ya, satu. Jamak dia nujum. An-Najmu satu. Jamak. An-Najmu ni kata saya belajar dulu dia bintang-bintang kecil. Kalau Al-Kaukab ni bintang-bintang besar. Mungkin cakrawala, itulah. Ya. Izan nujumun kararat. Dan bila bintang-bintang berjatuhan, jemaah. Habis? Okay. Lepas tu, al-buruj.
Al-buruj ni gugusan bintang. Bila bintang tu dia duduk bersekali, itu dia kata buruj. Ya. Ni kalau orang falak tahu lah ni. Saya tak ada kepakaran. Galaksi lah, mungkinlah galaksi. Saya tengok dalam buku tu galaksi. Dia tanya berapa banyak bintang dalam satu galaksi. Jadi kita ni ada berapa galaksi dalam dunia ni? Tak terkira. Kita ni ya. Awal lagi. Ya, lebih awal lagi. Banyak benda yang Allah Ta'ala cerita lebih awal lagi. Semua sekali dah lebih awal dah. Lebih awal. Kita lambat tahu. Ini kita baru tahu, tapi orang yang tak belajar lagi tak tahu. Betul tak? Orang tak belajar, dia tak tahu mana galaksi, mana bintang kecil, mana bintang besar, mana buruj, mana planet. Dia dalam galaksi tu dia panggil the center, the core of the galaxy, iaitu matahari. Matahari duduk. Matahari berpusing tak? Solar, itu solar. Solar system. Solar mana sebahagian saja. Dan 9 planet, ya. Betul lah. Solar system consists of 9 planet. Milky Way. Ya. Tapi dalam Quran tak ada sebut Milky Way, dia sebut Al-Buruj. Gugusan bintang. Siapa yang terjemah Milky Way tu? Orang putih, ya? Okey. Ardun. Wal ardi wa ma tahaha. Al-ard. Bumi. Kita baru terjemah makna kalimah dalam Quran. Kita tak terjemah lagi dalam bentuk ayat, dalam bentuk balaghah. Kalau kita mendalami dalam bentuk balaghah, tak tahulah apa jadi. Ini pun kita tengok dah cukup heran dah. Dalam bentuk balaghah ni, Betul. Jadi itu ada unsur balaghah tu yang kita belum belajar lagi. Dia tak pernah berlawan. Ya. Dulu kemudian dia sebut dulu dan kemudian dia tak sebut kemudian dan dulu. Dulu dan itu ada susunan tu. Pendek kata tak ada kerja buat kita duk belajar balaghah, ya. Betul, pasal banyak sangat kita tak tahu. Tapi orang-orang yang macam kita ni tak ada buat apa kan. Balaghah je lah. Nahu dah masuk kemudian dah. Sama ni tanya Rabbis samawati wal ardi, langit. Rabbis samawati wal ardi, langit. Tuhan menjaga langit dan bumi. Wa ma bainahuma ar-Rahman, di antara keduanya adalah Allah. Yo. Boleh ya? Anda saudara saya. Ya. Lagi mana? Okey, siap. Nanti ambil terima dulu. SMS dulu. Ambil nombor telefon. Ada pada web. Telefon nombor Yung ah. Ada web ada? Tak apa. Serahkan lah. Samawat. Sama juga Tuan Haji Maradi, as-samawat dulu, wal ardi kemudian. Itu ada ilmu balaghah tu. Dosa pahala, dia sebut dosa ke pahala dulu? Dalam Quran. Dia sebut dosa. Ayat ni dosa dulu, ayat lain pun sama. Dosa dan pahala. Dia tak sebut pahala dan dosa, dosa dan pahala. Okay. Ya, tuan-tuan pernah dengar Dr. Zakir Naik bercakap? Itu dia. Dr. Zakir Naik itu dalam keadaan bahaya sekarang ni. Sebab musuh-musuh Islam akan attack dia. Seperti mana kita kehilangan ramai dah ulama-ulama Islam yang macam dia tu. Dulu, yang awal-awal dulu Dr. Ismail Faruqi ditembak kan.
Fitnah. Jadi tuan-tuan, mudah sangat orang macam ni kena fitnah. Jadi orang yang dengar tu pun orang yang tak ada ilmu. Terus, sebab dia orang takut. Dr. Faruqi tu dia mengajar di Temple University di Amerika. Temple University, saya muda-muda lagi. Dia dah kena tembak. Dengan isteri dia, Dr. Lamia. Fitnah macam tu lah. Sebab dia mengetui apa tu satu macam kita buatlah kursus teologi Islam. Jadi banyak benda-benda yang tak betul tentang kafir ni berlaku. Orang orientalis. Dia itu mengetui jabatan oriental. Oriental tu jabatan orientalis kan? Di University Temple di Amerika. Dia ditembak dalam perjalanan. Itu bahaya Ustaz. Macam Dr. Faruqi, Dr. Zakir Naik tu bahaya. Dia kena dalam bahaya tu. Dia kena. Orang boleh attack dia anytime. Ya? Salah takut tak? Takut jatuh tangga. Ya? Ya, jadi orang Islam ni jadi mangsa. Seterusnya perkataan sahab. Wallazi yurikumul baraka khaufan wa tama'a wa yunshi'us sahabat thiqal. Ialah Tuhan yang memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan kekuatan dan harapan dan mengatakan awan mendung. Ya, kilat ya. Okey. Lepas tu rih. Rih ni angin. Mana kuat angin dengan air? Siap orang yang belajar. Tuan Haji, engineer. Mana kuat angin dengan air? Dengan air. Mana dia takut angin dengan air? Ya? Ya? Dua-dua takut. Air tak? Air. Air agaknya air. Air sebab sama kuat. Air lagi kuat ni? Ya. Dia speed. Dia speed tu dia keluar tenaga tak? Ya betul. Air. Air. No. Angin air dia. Ni. Sama-sama kuat ni? Berpusing. Angin dia bergerak. Dia bergerak tu kuasa lagi besar kan? Okey. Ini okey. Lepas tu, Tur. Bukit Tur ya. Tur ni bukit Tur Sina. Jabal tu bukit. Masuk Jabal lah. Sama. Jabal ada di belakang tapi tak bagi lagi, tak habis. Ya, Jabal ni pun menunjukkan kebesaran Allah juga. Sama ya. Di bawah tu Jabal ya. Bukit Sinai kita dah pergi doktor. Lalu ya. Ada apa? Sini. Plastik. Plastik. Pak Nabi Musa ya. Dalam? Yahudi. Dia takut. Kalau kita dah habis nahwu dan saraf ni, inilah cara kita belajar. Tuan-tuan,
Sambil kita ulang kaji, sambil kita lepas tu kita masuk tafsir sikit-sikit. Sehingga tuan-tuan boleh bergerak sendiri. Dan salah satu tanda yang tuan-tuan dah ada kepakaran, kalau kata profesor saya, tuan-tuan boleh baca buku ni. Ya. Boleh baca buku ni. At least 10 muka surat. Itu kepakaran adalah tu. Buku apa? Buku Atlas Nahu. Dah ada belum buku ni? Harga RM10 je dulu ni, boleh? Semua sekali. Ini tentang kalimah saja. Mari baca. Saya ajar siapa 2-3 muka surat je. Tuan-tuan boleh baca yang lain. Saya akan bagi hadiah seseorang. Tapi tak boleh nak bagi yang ni original. Yang ni saya kena fotokopi. Boleh baca buku ni. Kita dah test tempat lain yang belajar 5 tahun, memang boleh baca. Ini dia. Tapi saya nak bagi, tak cukup fotokopi. Ini kita dah test kan. Boleh baca. Tapi saya ada 2 lay je. Kelas baru Nahu Saraf. Ya saja. Nahu Saraf saja, tapi kelas baru ni kita ubah sikit. Kita masuk Nahu Saraf, dalam Nahu tu kita selit-selit sikit balaghah supaya tahun kedua tidak susah sangat belajar balaghah. Orang baru. Tapi orang lama yang ada depan ni pun ada dah nak join. Apa? Asas balik. Orang lama ni, dia dapat belajar asas balik. Asas dia kuat. Bila dia duduk je taklah macam dulu, dia terpengong. Bila kita sebut kalam ada 3, dia pun sanggup je. Ya. Betul, tak payah. Sebab tu, tak payahlah datang. Yang ini ni, sebenarnya bukan baru. Ini lama. Tapi ini buku ni, ilmu yang ditulis dalam buku ni untuk mudah. Sebab dia 33 muka surat saja. The whole Nahu Saraf dalam ni. Ya. Rumusan. Kalau tuan-tuan yang dah belajar dengan saya ni, kalau saya baca buku ni, tapi kita tak cukup fotokopi, tuan-tuan boleh baca. Sebab ini rumusan. Nampak je pokok. Atlas. Sebab kata Atlas. Atlas ni A to Z in one. Boleh baca. Boleh baca. Kalau saya kata, saya baca. Kalimah al-kalimatu ismun fi'lun harfun. Setuju tak? Ya betul, inilah dia. Lepas tu dia kata al-ismu mabni mu'rab. Setuju tak? Al-fi'lu madi mudhari' amal. Betul tak? Al-harfu harful istisna, harful jazmi, istifham, syarab, nasab, ataja. Setuju tak? Ada dalam jadual. Tetapi ini dibawa dalam bentuk mind mapping. So saya kata, boleh baca dah. Tapi tinggal lagi yang ini dalam bentuk ni. Sebab dia nak tengok the whole, ya? Yang banyak lain mana? Ini yang saya sedia untuk nak kuliah tuan-tuan selepas raya ni. Bukan, ini balaghah. Balaghah. Nahu kita dah habis dah, ilmu Nahu. Tuan-tuan, Nahu tuan-tuan belajar 2 tahun dah habis dah. Kalau siapa kata tak pandai lagi Ustaz, 2 tahun belajar, bagus. Kalau siapa kata Ustaz saya dah pandai Nahu Saraf, itu yang tak betul. Maknanya Nahu Saraf ni dia tak berhenti belajar. Sentiasa ada yang susah yang kita tak jumpa lagi. Okey, itu maksud saya. Okey? Sekarang ni tuan-tuan, ya. Kita sudah sebut tentang kebesaran Allah. Okey? Okey. Dia sebab saya tak cukup bahan ni nak bagi. Dia sepatutnya malam tadi kelas ramai yang orang ambil. Kita akan pergi dengan detail ni huruf-huruf jar dalam Quran. Kalau dalam Al-Quran huruf jar kita belajar ada 15, dalam ni ada 19. Okey? Ni tak ikut. Saya minta share. Share lah, share. Ambil satu. Ambil satu. Share.
Itu ambil ya. Okey. Sebab kalau huruf ataf kita belajar ada 3 4, dalam ni ada 11. Tak ada cukup. Tak ada kongsi. Ya. Sebab saya dah buat cukup dah. Ada orang ambil untuk kawan dia lah macam-macam. Sebab tu okey. Hantar kat guru bila tuan-tuan belajar tu, itulah dia. Okey. Sebagai contoh dalam huruf ni. Ini tuan-tuan nampak tak? Ini detail. Detail kan? Harah saja. Harah ja ada 18, kita belajar 19. Harah nasab fa'il mudhari' ada 11, kita belajar 6 saja. Jangan tanding. Ni, li ni haraf. Dipanggil haraf ta'lil nanti ya. Sebab ada li, ra ni baris atas, betul tak? Bila kita kenal li, ini lepas li ni fa'il mudhari' bukan fa'il madhi. Itu cara dia. Satu an, lan, izan, kai, li, lam ta'lil, lam juhud, hatta, au, illa, termasuk. Ya, illa. Ada juga dia pakai illa pada haraf nasab. Ada. Lepas tu fa sababiyah, lepas tu waw ma'iyah dan summa ma'iyah. Berapa? 11 ke 12? 11. Jadi yang sebelah ni, dia tak pakai dalam hukum nahwu biasa, dia pakai dalam balaghah. Ya. Tapi summa juga jadi huruf nasab fi'il mudhari'. Mudhari'. Ini maksudnya mendalam. Untuk balaghah ni. Lepas tu, huruf ataf. Kita belajar 6 saja. Huruf ataf. Tapi untuk balaghah, huruf ataf ada waw, fa, summa, au, am, imma, bal, la, lakin, hatta. Atau dia pakai juga huruf ataf. Yalah. Lakin hatta. Atau okey. Tapi itu atas. Jadi berapa semua? 10. Dalam nahwu biasa berapa? Huruf ataf. 6. Okey. Okey. Inna dan saudaranya. Kita belajar inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'ala. Itu betul. Tak lebih pada tu. Lepas tu la nafi lil jinsi. Itu. Ya. Satulah la. La nafi tu la satu je lah. Ini untuk balaghah. Ya. Jadi tuan-tuan tengok dah ni. Tu dia jawab ya. Cuba tengok ni, tuan-tuan tengok ni. Inna fatahna laka mudah. Fatahan mubina ataf li. Balaghah kan? Li. Bila ada hukum-hukum balaghah, dia pakai ni. Li ni lam ta'lil. Nama dia lam sebab. Tapi dia pakai bila ada unsur balaghah sebut dalam tu. Jadi bila jumpa lam ni lam sebab, maka akan ada balaghah dalam tu. Kalau dia tak pakai li. Jadi Allah susahlah kita nak sebut pasal ayat Quran ni kan. Sebab Tuhan punya kuasa membuat tu. Kita, ya Allah. Kita rasa banyak benda yang kita tak tahu. Sebab ta'lil tu sebab. Lam supaya ta'lil lah. Ta'lil. Mana saja? Tuan Haji nampak raya banyaklah masa dengan cucu tak dapat. Dah banyak lagi benda baru.
Istifham? Allah betul. Allah. Betul. Allah, saya tak nampak tadi air. Apa dia tu? Istifham. Bawah mani ya. Jadi kalau doktor kata nak buat balarah khusus, kita buat grup balarah khusus lah. Kalau siapa yang nak apa tu, balarah khusus tu, insya-Allah kita akan dapat tafsir balarah. Tapi kita pakai bersama dengan ni. Ini nahwu saja, balarah tak ada. Okey. Sekarang ni tuan-tuan, ini tentang kena salin. Bila kita belajar balarah, kita akan belajar tentang kunci masa. Kunci masa. Sebelum, selepas. Berlawan tak? Pagi, petang. Berlawan tak? Itu balarah dah tu. Siang, malam. Gelap, terang. Balarah tak? Itu. Kunci masa. Ya. Kunci masa, saya tak boleh nak bagi di sini. Banyak-banyak. Sebab tak ada nota. Nanti kita bagi minggu depan. Yang pertama, kunci masa ni, qablu. Dan ya, kata kunci masa. Kunci masa. Tentang masa. Satu, qablu. Qablu ni artinya sebelum. Ya. Ayat dia, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika ma unzila min qablik. Qablik. Sebelum, zaraf. Ya. Ya. Tuan-tuan tengok. Ayat 2, surah 2, ayat 4. Ini, di mana tempat ada qablu. Okey, ba'du. Tuan salin, ba'du ya. Ba'du. Wal arda ba'da dhalika dahaha. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya, ya, iaitu surah An-Nazi'at 79 ayat 30. Ya, selepas ya, tuan-tuan tengok ya. Ya. Iaitu ayat 79, surah 79 ayat 30. Tuan cuba perhatikan balik kalau rajin buka ayat ni. Buka juga ayat ni. Saya tak dapat nak tulis nama surah tu, nama ayat tu. Lepas tu, al-an. Apa ni al-an? Sekarang. Sekarang, lawan dia, selepas. Kan lawan tu? Perkataan berlawan, sudah dikatakan muqabalah. Al-an. Ya. Al-an, wa qad asaita. Al-an. Ya, al-an. Al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Ya, apakah sekarang baru kamu percaya padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dulu dan dari kalangan orang-orang yang berbuat kerosakan. Surah Yunus ayat 91. Ya. Surah Yunus ya, Al-an ayat 91. Al-an artinya sekarang ya. Okay. Seterusnya, perkataan saufa. Saufa ni artinya akan. Ya. Kalla saufa ta'lamun. Ya. Kelak ya. Akan masa depan ya. Akan ni lebih lama pada sa. Ingat ya, saufa, iaitu surah 102 ayat 3. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Kelak. Jadi tuan-tuan kena hafaz. Bila kita belajar balarah besok, kita akan tengok apa benda hukum dia duduk dalam balarah. Perkataan sa. Sa ni artinya akan. Ya, akan. Sayasla naron. Sayasla naron. Zata lahabin wa imra'atuh hammalatal hatab. Iaitu surah 111
ayat 3. Sin ya. Apa dia hukum dalam balaghah? Cepat, segera. Jadi kalau segera ni, orang yang buat dosa, Allah Ta'ala balas segera. Kalau segera. Jadi tuan-tuan, ada orang yang terasa, ada orang yang menerima balasan dari Allah, dia sedar bahawa ini apa dosa yang aku buat. Itu bagus tu. Dia bertaubat kepada Allah. Ada orang tu dia tak sedar. Buat dia. Fa ni maknanya maka ataupun lalu. Orang Terengganu ni kalau lalu tumpah lalu. Ya. Macam. Tapi fa ni artinya maka ataupun lalu. Lalu dengan sin ni lebih cepat pa lagi. Ya. Sebab itu pa ni dia jadikan jawab syarat. Ya. Cuba buat satu ayat ajaran Syah yang ada jawab syarat pa. Bahasa Arab lah, Quran. Semua. Tak apa, buat ayat lah. Banyak. Lebih besar. Lebih laju. Lebih segera. Daripada sa. Sa lebih laju pada saupa. Fa. Summa kemudian sikit. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun lewat. Itu berlaku di alam barzah. Ya. Nanti tak apa, salin dulu. Kita akan jumpa dalam ayat besok. Fa, lebih laju lagi. Kalau awak buat ni, maka awak dapat ni. Itu. Fa. Itu dalam balaghah tu. Ya? Mungkin in yamsaska qurun faqad masal qaum qurun. Okey, dalam ayat ada tak dia kata in yamsaska qurun dia ataupun in tamsaska qurun, saya lupa dah tu. Faqad masal qaum qurun. Bila dia tipe kebencian, fa tu maka. Maka maknanya balasan dia cepat dapat. Okay. Fa wallahu alam. Nanti itu. In tubdu sadaqat fa ni'ma ya'idukum bih. Itu jika kamu menzahirkan sedekah, fa maka segera. Dalam Quran banyak. Ingat dalam Quran kalau ada in ada fa. In syarat, fa jawab. Tapi fa di sini dia menunjukkan kunci masa. Bukan masa pagi petang. Masa tu maknanya time when thing happen. Fa laju cepat. Lepas tu perkataan iza. Iza lambat sikit. Fa ni, tengok perkataan. Fa iaitu 106 ayat 3. Okey, fa. Iza. Ini nanti saya bagi nota ya. Iza. Itu apabila. Apabila. Iaitu surah 80 ayat 33. 80 ayat 33. 80 ni surah Abasa. Okay, lepas tu perkataan is. Is ni cepat lagi. Iaitu izhum 'alaiha qu'ud 85 ayat 6. Tatkala. Sama. Ayat 6. Tatkala ketika. Ya, apa ni habis lah. Summa lah jawab sikit. Seronok doktor, bila kita masuk balaghah, kita tengok balaghah masa. Dia akan jumpa ayat balaghah masa saja. Is ni maknanya buat tu dapat tu. Pendek lagi. Iza lama sikit.
Okey. Summa dia following that. Ya? Kemudian sikit. Lepas tu kemudian. Maknanya jarak masa kejadian tu akan dapat akibat, kesan akibat. Antara. Okey. Ya? Lambat sikit. Satu tempoh masa. Jadi kalau kita belajar masa-masa ni, takut kita nak buat kejahatan. Sebab ada masa tu Tuhan pakai summa, ada betul pakai pa, ada tu pakai is, ada pun dia pakai iza, ataupun dia pakai saupa dan sin. Jadi tuan-tuan mesti ingat, ini kunci masa untuk menunjukkan tempoh. Ya? Seterusnya perkataan lama. Kemudian. Ya. Dia ataf yang tadi, dalam ataf yang saya bagi tadi. Ada tak ataf? Ataf. Ataf. Ataf ada semua. Ni, semua. Doktor kena tu. Kalau boleh, nota-nota seperti saya bagi ni, 5 minit. 5 minit supaya jangan hilang. Ada? Kalau nak mendalami betul-betul, salin nota simpan. Lepas tu perkataan lama, summa maknanya kemudian. Kemudian ni, summa kemudian ni, iaitu 80 ayat 21. Nanti kita jumpa ya, dalam ayat-ayat Quran yang kita akan habiskan dalam balaghah, summa. Minggu depan ni, nanti saya akan bagi buku ni, kita baca. Dia ada 33 muka surat. Saya cadangkan 13 muka surat pun dah cukup dah. Yang bagi-baki lagi tu, boleh baca sendiri. Sa'ah. Sa'ah maknanya masa. Ya. Lama? Oh, lama dulu. Lama, artinya manakala. Betul aja, Syah? Ketika mana. Jadi, ketika mana pun boleh. Lagi ada? Lama taghal ma'u hamalnakum bil jariyah. Sekali air telah naik, kami bawa nenek moyang kami ke dalam bahtera. Tengok tu, lama air naik, dia pun bawa lah datuk nenek dia atas kapal untuk selamatkan. Berapa lama masa? Lama ke cepat? Air naik je, dia bawa datuk nenek. Itu jarak masa. Tapi ada yang lebih cepat pada lama lagi. Kalau banjir, sekadar banjir tu makan masa juga berjam-jam kan. Lama. Lama tawal ma, manakala air pasang, hamalnakum, kami membawa datuk nenek kami fil jariyah, ke dalam kapal untuk diselamatkan. Soalnya perkataan sa'ah. Sa'ah artinya masa. Ya, masa. Masa, iaitu yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha. Ini masa di sini bukan maksudnya masa jam, tapi masa hari kiamat. Ya, tentu lama kan? Iaitu ayat 79 surah ayat 42. Kalau boleh kita kena buat lawatan sekali pergi ke pondok-pondok di Medan. Pondok-pondok lama tu. Kita masuk library dia, tuan-tuan akan jumpa buku nahu, catatan nahu penuh kat dinding semua. Tengok pula al-kalamu yang qasimu ila thalathati aqsami. Seronok je kan, dah faham kan? Tengok pula at-tibaku, mahwal muqawalah. Tengok di pondok-pondok tu kan. Hasil-hasil dia tu kan. Dulu di pusat Islam Selangor, di Pekalan Cepa, Kelantan, satu buah pusat Islam penuh dengan cacatan nahwu. Tapi bila PAS tak merintah lagi, Pusat Islam diambil oleh Barisan Nasional, ditutup Pusat Bahasa Arab. Habis semua sekali naik banjir, air banjir naik sampai ke Carta ni. Separuh Carta naik, habis kembang. Sedangkan Carta tu 10 tahun lebih usaha buat Carta tu. Daripada awal al-kalamu salasit aqsam sampai ke tabik semua penuh ni. Lengkap ada. Masa dulu kamera tak ada. Jadi kita nak buat balik lah kalau boleh.
nak cari pusat yang betul-betul pusat. Bila saya mati besok, anak-anak kita dapat tengok pusat tu. Kita tak ada pusat bahasa Arab yang khusus, baik kerajaan, baik universiti, memang tak ada. UM pun tak ada pusat bahasa Arab. Yang adanya library. Pusat bahasa Arab ni maknanya everything A to Z in one. Kita kata apa? A to Z in one ni. Tuan Haji Dallah kena buat. Yelah. Kita kena buat. Duduk buat bengkel. Nak kata nak buat indek buatlah dulu. Buat dulu apa nak masukkan. Kita buat yang mudah-mudah dulu. Orang kata, istilah dah. Anak saya dah buat dah istilah banyak dah. Nak keluar istilah tu je. Tak kira itu kita kena sit down together. Buat meja bulat. Bincang. Apa nak buat dulu. Lepas tu kita buat. Dari dana kita buat. Betul-betul untuk nak mengembangkan Al-Quran. Itu perkataan syahrun. Syahrun ni makna bulan. Okay. Bulan. Syahrul Ramadan bermakna 30 hari. Dalam balaghah syahrun ni 30 hari. Sebab tu dia kata syahrul Ramadan. Bulan Ramadan ni 30 hari. Ashhur jamak dia bulan-bulan. Okay, iaitu min. Okay. Untuk wanita disebut arba'atu tarabbusu arba'ati ashhur. 1000 bulan ya. Ni bukan maaf lah 1000 bulan. Lailatul Qadri khairu min alfi syahrin. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Okey. Mana dia? Ya. Zaraf tu. Ini semua zaraf. Ini zaraf. Ini kalimah untuk mustakbal. Ini mustakbal. Ini ataf. Dalam ni ada nama masing-masing. Tapi dalam balaghah dia ada kedudukan dia. Tapi dalam saraf, nahu, dia ada nama dia. Betul tak? Ini ada nama dia, izah. Dia panggil izah fujaiyah. Tiba-tiba, semua ataf, sa'ah, zaraf, lamma, lam dengan mah. Lamma, lam dengan mah. Lam campur mah jadi lamma. Boleh i'rab ni. Lam ni, ya, harfu jarri mabni alal fathi. Ma, ya, ma apa? Manafi atau ma isbat. Mabni alal sukun fi mahalli jazmin. Kau nak kata dah kan? Tapi ini lam ni untuk fa'il, ni ma ni maharaf. Lamma. Okey, alhamdulillah kita berhenti sekarang ni. Tuan-tuan dan puan, pukul 12 sudah. Dah ambil dah kuis satu seorang. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa dhanantu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa la tu'akhizna bil adha wal jaraim ya karim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa baraka wa sallam alhamdulillah.